Kemudian pelajaran daripada cerita Yahudi yang berkongsi dengan Nabi, peristiwa Passover mereka itu adalah Nabi nak ajar pada umat dia, kita ni kena bersyukur walaupun nikmat itu dah beribu-ribu tahun. Walaupun nikmat itu beribu tahun, kita biasanya bersyukur nikmat yang baru lah, nikmat baru lepas makan misalnya, alhamdulillah syukur nikmat baru berlaku. Tapi makanan yang kita makan masa kecil jarang orang bersyukur, padahal itu baru berpuluh-puluh tahun. Nabi suruh kita syukur benda nikmat ni walaupun nikmat itu dah berlaku beribu-ribu tahun. Bayangkan Nabi Musa dengan Nabi kita, jarak masanya begitu jauh sekali. Kalau kronologinya Nabi Adam hingga Nabi Nuh 1200 tahun. Antara Nuh hingga Ibrahim 2240 tahun. Antara Ibrahim dengan Nabi Musa 900 tahun. Antara Musa dengan Nabi Isa 1900 tahun. Antara Nabi Isa ke Nabi kita 620 tahun. Tapi walaupun gap masanya panjang, tapi nikmat itu tetap kita kena syukuri. Apatah lagi nak syukur nikmat merdeka 60 tahun, lagilah kena syukur baru 60 tahun. Ini bukan 2000, 3000 tahun punya nikmat. Jadi pelajaran daripada hadis tersebut, bersyukur walaupun nikmat tersebut telah berlaku begitu lama sekali. Hadirin hadirat sekalian, inilah riwayat yang menjadikan Ashura ini begitu mustahak sekali untuk kita memperingati. Dan para sahabat, termasuklah baginda Nabi sendiri, memberi perhatian yang sangat besar kepada Ashura ini. Sehingga kata Ibnu Abbas, aku tak pernah menengok Nabi berusaha keras untuk nak berpuasa melebihi hari Ashura ini. Sebagaimana hadis dalam riwayat Bukhari Muslim, aku tak pernah ma ra'aitun nabi yataharra siyama yauma fadlahu ala ghairi illa hadzal yaum, yaum Ashura. Aku tak pernah tengok Nabi bersungguh sangat untuk nak berpuasa melainkan pada hari Ashura. Ashura ini dia punya keutamaan dalam Al-Muntaqa. Muntaqa ni syarah Muwatta' Imam Malik, disebutkan puasa Ashura adalah puasa pertama yang hukumnya wajib sebelum turunnya kewajipan puasa Ramadan. Ramadan turun 2 Hijrah, Nabi 1 Hijrah. Jadi Ramadan belum wujud, tapi puasa wajib dah ada, namanya Ashura. Bayangkanlah. Baik itu kata Aisyah dalam satu riwayat daripada Bukhari, masa Nabi baru hijrah ke Madinah, Nabi dah pun mengamalkan puasa Ashura dan memang dah suruh para sahabat untuk berpuasa Ashura. Tapi bila turun saja perintah wajib puasa Ramadan, semenjak itu puasa Ashura dibenarkan untuk ditinggalkan. Maka kata para ulama, antaranya Imam Ibn Rajab rahimahullah, puasa Ashura ini yang pernah dilakukan oleh Nabi ada 4 fasa. Fasa pertama, fasa ketika Nabi masih berada di Mekah. Masa tu kata ulama, Nabi berpuasa dah Ashura, tapi Nabi tidak perintahkan orang untuk buat. Dia dah buat dah masa itu. Fasa yang kedua, fasa Nabi ketika baru sampai ke Madinah. Ketika itu dia tengok orang Yahudi dah pun memperingati hari Ashura dengan berpuasa. Tapi pada fasa tersebut Ramadan masih belum wajib lagi puasa. Jadi pada fasa ini Nabi banyak menekankan kepada sahabat untuk puasa Ashura. Sehingga kan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan bahawa para sahabat dia akan ajar anak-anak mereka yang kecil-kecil untuk puasa pada hari Ashura. Dan disebutkan juga para sahabat dia tak akan beri makan pada keluarga dia start daripada pagi sampai maghrib. Memang tak biasa, mungkin hari cuti ke apa, bawa pergi breakfast di luar ke tengah hari makan. Tak, hari Ashura dia tak akan buat sedia makan pun. Dan kalau ada anak-anak yang menangis kerana lapar, mereka akan alihkan perhatian anak-anaknya itu dengan buatkan permainan untuk anak-anak. Yalah, zaman dia nak pergi Toys R Us tak ada, jadi dia okey sendiri ke apalah, main kerja-kerja apa yang patutlah nak galipkan anaknya itu. Sampai demikian kuatnya diperintahkan untuk berpuasa, sehingga kan sebahagian ulama-ulama salaf macam Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad misalnya, mereka mengatakan puasa Ashura pada fasa yang kedua sifatnya wajib
dan haram ditinggalkan. Ketika itu. Kemudian fasa yang ketiga kata ulama, fasa ketika Ramadan diwajibkan puasa. Maka pada masa itu Nabi sudah tidak perintahkan lagi sahabat untuk berpuasa. Dan pada pandangan para ulama, pada masa itu kewajipan puasa Ashura telah pun dimansuhkan dan hukumnya jatuh status istihbab, iaitu sunat yang dianjurkan. Itu fasa yang ketiga. Fasa yang keempat, fasa terakhir menjelang Nabi nak wafat, di mana Nabi bertekad untuk nak berselisih dengan ahli kitab dalam mengamalkan puasa Ashura. Yang mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengkisahkan bagaimana Nabi diberi khabar bahawa Ashura itu adalah hari yang diagungkan oleh puak Yahudi dan juga Nasrani. Maka ketika itu Nabi pun dia menanamkan cita-cita, fa iza kana al-amul muqbil insyaallah taala sumna al-yawma at-tasi'. Kata Nabi bila sahabat ni dah macam cocok-cocok lah, ya Rasul, kita ni puasa 10 Muharram dah serupa Yahudi dah kita ni. Yahudi minat sangat 10 Muharram ni. Jangan layan kat Yahudi ni ya Rasul. Nabi ni dia ada satu perangai. Kalau tuan-tuan perasan selalu baca sirah, Nabi ni dia ada satu perangai ni, dia tak suka serupa dengan Yahudi. Kalau tuan-tuan perasan lah, dia ada perangai dia tak berapa gemar nak mengikut sangat Yahudi ni. Kita ambillah beberapa contoh. Sebagai contoh, peristiwa penukaran kiblat misalnya. Kiblat orang Islam, dia kalau ikutkan Baitul Maqdis asalnya. Dan Nabi masa tu memang tak ada masalah lah, memang menghadap Baitul Maqdis. Tapi tak ramai tahu rupanya dalam hati Nabi, dia tak gemar sangat Baitul Maqdis tu. Dia nak kiblat di Mekah. Dia nak. Bukan sebab Mekah tu kampung dia, dah. Dia tak nak serupa dengan Yahudi, perangai dia. Sebab itu Allah rakamkan dalam surah Al-Baqarah ayat 144, fala yuwalliyannaka qiblaka tardaha, qiblatan tardaha, dan ketika kami telah memalingkan kamu ke arah kiblat tardaha, kiblat yang kamu suka. Rupanya Nabi suka. Nabi prefer untuk ala ke Kaabah berbanding dengan Baitul Maqdis. Dia ada sikit tak suka. Dia suka ada identiti sendiri. Dia tak suka ngikut orang dari segi berpakaian misalnya. Hatta menyimpan misai janggut pun banyak dalil-dalilnya kan. Nabi kata buang misai, simpan janggut. Kenapa pula? Misai dengan janggut macam orang Israel katanya. Ada sahabat simpan misai aja, buang janggut, macam Nasrani. Simpan. Dia sentiasa ada peraturan-peraturan. Ambil contoh yang paling mudah sekali, bersahur dengan berbuka lah. Yahudi puasa, Nasrani puasa. Tapi apa kata Nabi? La yazalu dinu zahir ma'ajjala nasul fitra li'anna yahuda wan nasara yuakhiruna. Agama ini akan sentiasa hebat selama mana puak-puak kita segerakan berbuka, lambatkan bersahur. Sebab puak Yahudi dengan Nasrani dia terbalik dengan kita. Jadi kita puasa, dia orang puasa. Nabi tengoklah kita puasa, dia puasa. Tak apa, kita kena lain sikit dengan puak itu. Jadi puak tu puasa tapi buka lambat, suka-suka hati, pukul 8, pukul 9, pukul 10. Kita cepat buka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, segelas dah habis. Itu kita nak cepatkan. Maknanya nampak kita bersegera. Puak-puak ada terhege-hege, relax, tak ada masalah, tak ada benda nak kejar. Sahur pun sama. Sahur kita lambat sikit. Puak dia sahur duduk kedai mamak pukul 12, sahur dah. Tak kena. Kita 10 ayat sebelum azan kita makan lagi. Nabi sebut. Nabi dia sentiasa suka identiti sendiri. Termasuklah dalam bab puasa Ashura. Bila dia puasa, orang Yahudi puasa, jadi campur pula ada orang cucuk-cucuk ramaknya sikit-sikit. Dia kata tak apalah, tahun depan insya-Allah panjang umur kita puasa 9 hari bulan. Jangan serupa dengan puak-puak tu. Mana kita puasa 9, puasa 10. Tapi kata sahabat, falam ya'til amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi umurnya tak panjang. Tahun depan itu dia tak dan puasa 9 hari bulan. Jadi ini 4 fasa kata ulama yang merupakan
fasa puasa Ashura dalam kehidupan baginda Nabi.